Hai, Assalamualaikum semua. Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, thank you so much sebab sudi klik video ni. Aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih bagi mereka yang telah membeli aku punya headphone ini, special edition antara Marjans TV dan juga Blackstone. As I speak right now, last aku check memang tinggal sebiji sahaja lagi. Mungkin apabila korang tengah tengok video ni, mungkin dah sold out. Aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua orang kat luar sana yang telah membeli aku punya headphone ini. Dan stay tune guys, aku ada special giveaway untuk mereka yang telah membeli headphone aku. Just stay tune until aku announce giveaway tersebut. Aku ingin menceritakan tentang 5 keajaiban Al-Quran di dalam kejadian alam ini. Aku ingin kongsikan bagaimana Al-Quran dah terang-terang awal-awal dah bagi tahu pasal benda ni dan bukan diselila actually. Dan dalam dunia moden ini, para saintis dan para ilmuwan turut mengesahkan kejadian ini, turut mengesahkan benda ini berlaku, kejadian alam ini berlaku, sedangkan yang di mana Al-Quran telah sebutkan perkara ini sejak daripada dulu lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, bagi mereka yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ni, tekan the bell button. Ada giveaway yang sangat-sangat gempak. Jadi guys, tunggu apa lagi? Share the video, make sure you guys subscribe. Let's dive into the video. Yang pertama guys, ciptaan Tuhan yang paling penting sekali dalam dunia ini iaitu apa guys? Oksigen. Tanpa oksigen, manusia, haiwan akan mati, akan pupus dengan serta-mertanya kerana kita dicipta untuk menghirup oksigen. Nah, bila kita berkata pasal oksigen, kita tahu di mana kalau kat kawasan kita sekarang ni okey lah, ada oksigen cukup dan sebagainya. Nah, bila kita pergi naik lagi tinggi gunung kita naik, lagi tinggi kita naik jet ke, kapal terbang ke, apa ke, lagi nipis udara itu dan makin kurang oksigen yang boleh kita gunakan untuk bernafas. Sebab tu kalau kita tengok orang naik gunung Everest dan sebagainya, apabila mereka makin tinggi, mereka menggunakan oksigen. Apabila ada balon udara panas, mereka naik tinggi, mereka akan gunakan oksigen. Ini sinonim. Apabila kita berada di atas permukaan yang tinggi, maka oksigen akan berkurangan. Itu normal. Dan perkara ini telah disebut dalam Al-Quran. Pada dulu lagi Al-Quran dah sebut. Mari kita lihat apakah ayat Al-Quran itu. Kalau kita cek surah Al-An'am ayat 125, dia berbunyi begini: maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendakinya untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sesempit-sempitnya, seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit dengan susah payahnya. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Surah An'am ayat 125. Nampak tak kat sini? Di dalam ayat Al-Quran itu sebut dengan jelasnya, ianya menjadikan dadanya sesak sesempit-sempitnya, seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit. Dan apa yang kita tahu sekarang, bila kita naik lagi tinggi ke arah langit, ke atas, makin nipis udara dan makin kurang kita boleh bernafas menggunakan oksigen yang ada. Dekat sini, sains dah buktikan, Al-Quran dah lama buktikan. Yang kedua adalah kejadian Big Bang. Menurut ahli sains, menurut ahli physician, sains dan sebagainya, mereka percaya bahawa dunia ini, alam ini, semesta ini, galaksi ini yang kita duduk sekarang ni, bermula apabila satu kejadian di mana berlakunya letupan yang besar dan sehingga dia terpecah dan akhirnya terbentuklah alam yang kita ada sekarang ini. Dan ini telah dibuktikan dalam ayat Al-Quran lama sudah, yang menyatakan tentang kejadian alam ini yang dulunya adalah actually bersatu. Apakah ayatnya? Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asalnya bercantum sebagai benda yang satu, lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapakah mereka tidak mahu beriman? Surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana kejadian bumi itu, kejadian alam itu, langit dan bumi itu actually bersatu as one dan kemudian terpisahnya. Sama seperti apa yang mereka ceritakan dalam Big Bang Theory, di mana alam ini, semesta ini terhasil apabila berlakunya satu penceraian ataupun satu yang sangat-sangat besar membuatkan benda ini yang dalam dulunya bersatu dan kemudiannya pecah sehingga terjadinya apa yang terjadi sekarang, iaitu galaksi-galaksi semesta yang kita dapat lihat sekarang. Ayat Al-Quran ni turun lama dulu dan penemuan Big Bang Theory ini dan teori Big Bang ini diketahui sekitar tahun 1929. That's how advanced Al-Quran dan ayat-ayat Allah itu sendiri. Yang ketiga adalah berkaitan dengan lapisan atmosfera. Al-Quran telah menyatakan langit ini mempunyai 7 lapisan. Dari surah Al-Baqarah bunyi dia macam ni: dialah Allah yang menjadikan segala-galanya di atas bumi ini untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Saintis baru dapatkan bukti pada awal abad ke-20 bahawa langit bumi ataupun lapisan atmosfera terdiri daripada lapisan-lapisan yang berbeza, yang bertindih antara satu sama lain, dan setiap lapisan ini mempunyai fungsi
fungsi yang tersendiri, dari pembentukan hujan, dari perlindungan radiasi, dari sebagai pemantulan gelombang radio, sehinggalah perlindungan terhadap kesan meteor yang berbahaya. Dan Al-Quran telah menerangkan tentang hal ini 1400 tahun yang dulu. Seterusnya, keajaiban dalam Al-Quran yang boleh kita relate dengan sains dan teknologi adalah tentang cap jari. Cap jari manusia ni unik tau, special sangat. Tak ada satu cap jari yang sama di antara manusia-manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Oleh kerana itu, cap jari ini digunakan dalam pelbagai sektor, terutama dalam security. Kerana apa guys? Oleh kerana kita mempunyai satu sistem identifikasi yang unik, cap jari kita ini boleh digunakan sebagai pengenalan diri yang paling-paling unik sekali di dalam sistem-sistem yang ada sekarang. Keunikan ini telah diceritakan di dalam Al-Quran itu sendiri. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangkakan itu. Bahkan kami berkuasa menyusun dan menyempurnakan segala tulang-tulang di jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Dan yang terakhir, keajaiban Al-Quran yang telah diterangkan dalam Al-Quran mengenai alam ini adalah mengenai bukit, gunung yang menghalang gempa bumi. Korang nak tahu salah satu ciri penting yang ada pada gunung ganang adalah wujudnya gunung ini di atas plate-plate muka bumi ini, dia menolak antara satu sama lain tau. Dia macam mengikat, dia pegang kuat pada plate-plate bumi ini. Mereka akan memegang, mereka akan mengikat, menolak plate-plate itu sehingga ini akan macam memencengkam plate-plate muka bumi itu. Dan tekanan daripada plate-plate ataupun kerak bumi ini ternyata dapat mencegah, dapat mengaruhi aktiviti-aktiviti magma di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah core bumi ini daripada sampai ke permukaan. Dengan cara itu, ia dapat menghalang magma keluar daripada teras bumi ini dan naik ke atas permukaan bumi ini. Dan apabila itu dapat dihentikan, maka kejadian gempa bumi tidak akan berlaku. Dan dalam Al-Quran telah berceritakan tentang perkara ini. Ia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, dan ia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi tidak menghayun-hayunkan kamu, dan ia dibiarkan padanya pelbagai jenis binatang, dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi pelbagai jenis tanaman dan memberi banyak manfaat. Surah Al-Luqman ayat 8. Di dalam surah ini, dalam ayat ini secara spesifiknya menceritakan tentang kegunaan ataupun role, peranan yang dimainkan oleh gunung-gunung yang ada dekat di atas muka bumi ini, dan ia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu. Spesifik sangat. Tetapi apa yang kita buat? Kita tarah gunung, kita letupkan gunung. Dan hanya kurun ke-20 baru sahaja-sahaja dapat menemui perkara ini, di mana bahawa jika gunung dimusnahkan, dilupuskan, maka kejadian gempa bumi ini akan sering berlaku lagi. Jadi guys, ini adalah antara sedikit sebanyak keajaiban ataupun ayat-ayat Quran yang ada, yang telah diceritakan lama dulu, yang dikaitkan rapat dengan apa yang berlaku dengan ciptaan alam pada masa sekarang ini. Apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran itu telah dinyatakan sejak ribuan tahun yang dulu. Dan recently, dengan ilmu yang ada pada awal dan akhir kurun ke-20, barulah mereka dapat sedar apa yang sedang berlaku ini dengan sains dan teknologi ini. Ramai para saintis, ramai para ilmuwan, ramai ahli fizik di luar sana yang telah mengkaji benda ini, dan mereka dapati apa yang mereka kaji ini secara tidak langsung sangat berkait rapat dengan Al-Quran. Dan kebanyakan mereka sedar tentang perkara ini, dan kebanyakan mereka telah memeluk Islam kerana ini. Kerana apa yang mereka kaji, apa yang mereka telah berhempas pulas untuk mengetahui benda-benda ini telah diceritakan secara spesifiknya di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau korang tahu lagi apa benda yang telah diceritakan Al-Quran dan telah dibuktikan oleh sains juga, korang boleh sharekan kat bawah. Tidak perlu ada pencegahan, malah seelok-eloknya kita mencari jalan tengah, kita satukan dua input ilmu ini daripada findings yang berbeza, kita satukan untuk menyatukan ummah. Ini dapat membuktikan bahawa sains dan teknologi dan juga agama Islam itu sealiran. Jadi guys, sampai di saja video pada kali ini. Kalau korang suka, share the video, comment down below apa tajuk yang patut aku sampaikan kepada korang, yang korang nak dengar aku cakap. Till again, stay healthy, be positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.